Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Berjumpa lagi dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bersama saya, Cikgu Zan. Hari ini kita akan belajar tentang tajuk jaga diri dalam unit 9. Pembelajaran kali ini seperti biasa berpandukan buku teks Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan tahun 2. Murid-murid boleh rujuk muka surat 70 ya. Baiklah, sebelum kita belajar dengan lebih mendalam tentang tajuk ini, terlebih dahulu, cikgu ingin memberitahu definisi sentuhan selamat, sentuhan tidak selamat dan sentuhan tidak selesa. Ketiga-tiga jenis sentuhan membawa maksud yang berbeza. Baiklah, kita mulakan dahulu dengan definisi sentuhan selamat. Sentuhan selamat ialah sentuhan yang membuatkan kamu berada dalam situasi gembira, selesa dan positif. Ini adalah sentuhan yang membuatkan kanak-kanak merasa dipedulikan dan penting. Seterusnya, sentuhan tidak selamat pula bermaksud sentuhan yang membuatkan kamu berada dalam situasi marah, sedih dan keliru. Ini juga adalah sentuhan yang menyakiti badan atau perasaan kanak-kanak. Jenis sentuhan yang ketiga pula ialah sentuhan tidak selesa. Sentuhan yang mungkin selamat tetapi kanak-kanak berasa rimas serta tidak mahukannya pada masa itu. Ini akan membantu mereka belajar menetapkan sempadan peribadi. Baiklah, kita rujuk pula buku teks muka surat 70. Gambar rajah situasi 1 menunjukkan sentuhan tidak selamat. Dialognya berbunyi, "Cantik juga budak ini. Ida sakit kaki, boleh saya urut? Tidak boleh sentuh saya." Baiklah murid-murid, mari kita bincangkan mengapakah situasi ini dikatakan sentuhan tidak selamat. Hal ini kerana budak itu didatangi oleh orang yang tidak dikenali. Orang tersebut juga tiba-tiba ingin menyentuh budak itu. Oleh itu, situasi ini dikatakan tidak selamat. Untuk gambar rajah situasi 2, dialognya berbunyi, "Boleh diculik budak ini? Ikut abang jalan-jalan nak tak? Tidak mengapa, mak saya sedang menunggu di sana." Situasi ini seperti juga sama dengan situasi 1, iaitu budak tersebut didatangi oleh orang yang tidak dikenali dan tiba-tiba menyapa dan ingin menyentuhnya. Seterusnya, gambar rajah menunjukkan situasi 3 iaitu sentuhan tidak selesa. Dialognya berbunyi, "Rani, lamanya tak berjumpa. Cukuplah Ina, saya rasa tidak selesa." Sentuhan tidak selesa berlaku kerana Rani tidak selesa dipeluk lama oleh Ina. Hal yang menyebabkan Rani berasa rimas. Seterusnya, situasi 4 juga menunjukkan situasi sentuhan tidak selesa. Dialognya berbunyi, "Pinjam buku kamu tolonglah. Nak pinjam boleh, tapi jangan sentuh paha saya." Situasi ini menunjukkan bahawa orang yang disentuh tidak mahukannya daripada orang tersebut pada masa itu. Baiklah, berdasarkan situasi 1 dan 2 yang kita tengok sebentar tadi, dapat dirumuskan bahawa kanak-kanak tersebut telah bertindak dengan betul, iaitu menolak ajakan daripada orang yang tidak dikenali. Berdasarkan situasi 3 dan 4 pula, kanak-kanak yang disentuh tersebut telah bertindak dengan betul, iaitu mengatakan tidak dengan suara yang kuat dan sopan. Baiklah, tanpa membuang masa, untuk mengukuhkan lagi pemahaman kita tentang 3 jenis sentuhan ini, tonton cerita animasi ringkas berkaitan dengan sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat. Saksikan. Hai rakan-rakan, hari ini saya akan bercakap tentang sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat. Untuk pengetahuan rakan-rakan, badan kita terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu bahagian badan yang dapat dilihat seperti mata, telinga, tangan dan lain-lain. Seterusnya iaitu anggota badan yang tidak dapat dilihat, sulit atau terlindung dengan pakaian. Tiada sesiapa dibenarkan untuk menyentuh anggota peribadi atau sudut badan iaitu bibir, dada, kawasan depan antara kedua kaki dan kawasan belakang. Hai, saya Dia Sofia. Saya akan bercakap tentang kepentingan melindungi diri serta situasi yang perlu kita tahu berlakunya sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat. Anda juga mesti tahu apakah perbezaannya. Terlebih dahulu, mari kita belajar tentang sentuhan selamat. Menerima pelukan erat atau kasih sayang daripada ayah anda. Doktor memberi rawatan di hadapan ibu bapa anda. Mendapat pelukan atau sentuhan mesra daripada ahli keluarga anda.
Mendapat tepukan pujian daripada datuk anda. Ibu memandikan anda. Seterusnya, mari kita belajar sentuhan tidak selamat pula. Sentuhan tidak selamat melibatkan sentuhan pada bahagian badan kita yang terlindung atau bersifat sulit. Ingat rakan-rakan, tiada sesiapa boleh menyentuh pada bahagian tersebut. Sekiranya ada yang mencuba untuk menyentuh anda, mereka mungkin akan menakutkan anda. Mereka mungkin memaksa anda untuk merahsiakan sesuatu. Mereka mungkin mengasari anda. Mereka mungkin membuat anda kesakitan dan menangis. Mereka mungkin memukul anda. Mereka mungkin mencubit anda pada pelbagai bahagian anggota badan. Mereka mungkin mencuba menyentuh pada bahagian sulit atau terlindung pada badan anda. Ibu, apakah yang saya perlu lakukan sekiranya seseorang menyentuh saya dan saya rasa tidak selamat? Apa yang terjadi sekiranya kita cuba menyentuh seekor burung? Burung itu akan terbang menjauhi kita. Apakah tindakan kura-kura pula? Kura-kura itu akan sembunyi dalam cengkerangnya. Kalau kita cuba mengganggu anak anjing, anjing itu akan menyalak supaya kita menjauhinya. Ya, pandai Sofia. Itulah tindakan haiwan-haiwan tersebut untuk kekal berasa selamat. Ibu, saya tidak dapat terbang, tiada cengkerang dan tidak dapat menyalak. Apakah yang saya perlu lakukan untuk kekal selamat? Sofia boleh bercakap, boleh menggunakan suara. Bercakap merupakan cara yang terbaik. Sekiranya seseorang membuatkan anda tidak selesa, anda perlu menggunakan suara dan berkata, tidak. Sekiranya anda disentuh pada bahagian badan yang anda tidak suka, anda perlu berkata, tidak. Menjerit, melarikan diri dan memberitahu semua orang tentang apa yang berlaku. Anda harus berjumpa dengan orang dewasa dan memaklumkan kejadian itu. Jangan takut untuk menjerit dan berkata, jangan sentuh saya. Jangan sentuh saya. Baiklah murid-murid, cikgu harap selepas menonton video tersebut, pemahaman murid tentang 3 jenis sentuhan iaitu sentuhan selamat, sentuhan tidak selamat serta sentuhan tidak selesa dapat diperkukuhkan. Oh ya, ada info tambahan yang ingin cikgu maklumkan iaitu bahayanya gejala pedofilia. Untuk pengetahuan murid, pedofilia bermaksud penyakit mental kronik yang menyebabkan penghidapnya berasa gairah apabila melihat kanak-kanak atau gambar mereka. Oleh itu, kanak-kanak ataupun kedua ibu bapa iaitu sebagai penjaganya perlulah sentiasa berwaspada dengan orang-orang di sekitar supaya anak-anak berada dalam zon selamat. Ingat ya murid-murid, kita perlu tahu untuk mengenal pasti situasi melibatkan 3 jenis sentuhan yang telah dipelajari supaya kita dapat mengatasi sesuatu masalah yang mungkin akan berlaku. Baiklah murid-murid, setakat ini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih dan jumpa lagi dalam pelajaran seterusnya.